Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad ya syafi'i wa musalli wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Hari ini kita sedia maklum tentang pandemik yang sedang berlaku di negara kita. Semua orang melalui satu pandemik yang sangat panik, di mana COVID ini adalah satu benda yang sangat serius, sedang tular di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Kita jadi tertekan dengan apa ujian yang kita sebagai orang Islam memandang ini sebagai satu musibah, dan pasti ada hikmah yang baik, ya, Allah bagi pada kita. Dan semua orang perlu menjaga menjalani SOP, peraturan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan yang menjalankan amanah, dan kita semua harus patuh. Jadi saya harap rakyat Malaysia stay safe. Kita berdoa kepada Allah, hajat kepada Allah, minta kepada Allah, kerana tidak ada perkara yang Allah turunkan melainkan Allah menurunkan obat ataupun penawar, insya-Allah. Jadi kita harap bantuan daripada Allah. Dalam masa yang sama kita berusaha pastikan kita duduk dalam niat yang baik, fikiran yang baik, doa yang baik, usaha yang baik, dan tawakal kepada Allah. Barulah kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi apa yang saya nak bercakap ini adalah benda yang sangat serius. Kita tidak boleh ketepikan perkara hak dan batil. Soal ujian yang telah melanda, musibah yang telah datang kepada kita, ini perkara yang sudah berlaku. Tapi saya lihat hari ini isu yang lebih besar juga yang perlu kita peringatkan adalah soal penghinaan terhadap Islam itu. Kita sebagai orang Islam, kita berpegang pada rukun Islam, perkara yang perlu kita lakukan dalam hidup atas perintah Allah. Dan walaupun saya bukan di kalangan orang soleh, orang yang layak untuk bercakap, dan saya bukan orang yang berilmu ataupun orang yang memahami Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab, tapi saya perlu bercakap, orang Islam memegang pada rukun Islam, benda yang diperintahkan oleh Allah, perlu dipatuhi. Rukun iman adalah perkara yang ainun yakin kita pada iman, perkara-perkara gaib. Jadi kalau kita mempunyai kekuatan pada iman, maka kita akan beribadah dan beramalnya lebih. Maka kita tidak akan meletakkan diri kita bergantung kepada makhluk, melainkan dengan Allah. Jadi hari ini saya lihat benda yang perlu kita tekankan adalah berkenaan dengan isu tentang penghinaan terhadap agama itu melampaui batas. Hari ini saya mohon maaf, kalau kita bekerja dalam sebuah satu syarikat, kita dibayar gaji adalah untuk kita berkhidmat kepada mereka. Maksudnya makhluk bekerja dengan makhluk, maksudnya berkhidmat makhluk atas makhluk. Sudah pasti hubungan antara majikan dengan orang yang berkhidmat ini mempunyai hubungan yang baik, mempunyai hubungan yang baik. Cuba bayangkan kalau ada di kalangan orang yang berkhidmat ni ponteng kerja ataupun buat perkara yang tidak sepatutnya, melanggar peraturan dan sebagainya, pasti dia diambilkan tindakan tindakan oleh majikan mengikut kepada apa yang ditetapkan di bawah lembaga buruh. Maka dia akan diambil tindakan, dan begitu juga kepada orang yang berkhidmat juga boleh mengambil tindakan kepada majikan sekiranya majikan membuat perkara yang melampaui batas. Ini antara hubungan makhluk dengan makhluk. Tapi ada yang lebih besar daripada makhluk ke atas makhluk ni, jauh sekali. Itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekasihnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ni ada tular berkenaan dengan saya dan juga sahabat saya ataupun kekanda saya, pengerusi Biro Undang-Undang Semboyan Malaysia, Datuk Isyamuddin, telah pergi ke telah pergi merentas negeri dan mengambil surat dan mengikut peraturan dan sebagainya ke Johor Bahru, yang di mana ada seorang manusia yang telah menghina Nabi dengan mengatakan Nabi tidak mempunyai kemaluan. Saya kena sebut benda ni walaupun saya tak mampu nak menyebut. Setelah kita pergi, pengakuan telah dibuat oleh beliau, terjah yang telah kita lakukan dengan mengikut proses undang-undang, tidak melanggar undang-undang dan sebagainya, terjah sudah dibuat dan sebagainya. Maka bila kita tanya, dia kata perkara itu telah diedit. Kita sedia maklum berkenaan dengan live video, ada ke benda yang boleh diedit? Tapi berkenaan dengan live ni tak boleh diedit. Kita tahu kenyataan itu dikeluarkan oleh seorang individu yang kita tahu tular, yang telah mengatakan Nabi, baginda Rasulullah yang kita cintai, tidak mempunyai kemaluan. Saya minta maaf, tindakan undang-undang perlu diambil, perlu disoal, perlu diberikan perhatian. Saya tidak menyalahkan
kepada yang berwajib, iaitu pihak Jabatan Agama Islam. Mereka tidak mempunyai kuasa untuk membuat satu perkara yang di luar bidang kuasa mereka. Sekiranya penghinaan ke atas agama dan sebagainya, maka mereka boleh ambil tindakan, dan setelah mereka buat kajian sebagainya, maka difatwakan sesat dan sebagainya. Itu adalah untuk pengetahuan umum. Tapi hari ini kita ada section di bawah Perlembagaan Undang-Undang yang boleh diambil tindakan ke atas penghinaan yang melampau ke atas agama. Dan kita sedia maklum, di Malaysia ni agama rasmi persekutuan adalah agama Islam. Kenapa sampai hari ini saya tidak menerima maklumat, dan saya juga berhubung dengan beberapa kawan-kawan kita di dalam PDRM, tidak ada tindakan yang diambil ke atas orang yang menghina Nabi. Saya nak beritahu, saya orang yang mencintai kerajaan kita, negara Malaysia kita, rakyat. Sekiranya hari ini ada yang tuanku di Pertuan Agong dihina, ataupun raja-raja Melayu dihina, kita adalah barisan yang insya-Allah akan berada di barisan depan untuk membela mereka, kerana kita melihat mereka sebagai ulul amri bagi kita. Tetapi hari ini kita lihat apabila Nabi dihina, Nabi ini jauh sangat-sangat martabatnya dengan raja-raja Melayu, jauh sekali dengan martabat dengan pemimpin negara, jauh sangat dengan pemimpin dunia, jauh sekali martabatnya. Tapi hari ini saya lihat takkanlah tidak ada seorang yang duduk di kalangan pihak berwajib yang membuat laporan polis. Saya difahamkan rakyat Malaysia telah ramai membuat laporan polis ke atas individu tersebut. Tapi hari ini, saya ambil satu contoh. Hari itu, kalau tak silap, khilaf yang telah saya lakukan ketika bulan Ramadan, saya telah mengangkat tangan kerana beremosi ke atas seorang yang cuba menipu orang ramai dan sebagainya. Saya menampar. Saya tahu itu adalah perbuatan yang salah, maka saya harus diambil tindakan. Untuk pengetahuan umum, saya tidak mempunyai laporan ke atas saya daripada pihak orang awam. Yang membuat laporan ke atas saya adalah seorang dua orang anggota polis yang membuat laporan ke atas saya kerana tular video di mana saya telah menampar seorang individu warga asing yang cuba menipu orang ramai. Saya tidak nafikan, saya perlu diambil tindakan, dan di situ saya nampak begitu efektif. Dua anggota polis telah membuat laporan ke atas saya, dan saya ditangkap dan didakwa di atas laporan yang dibuat oleh pihak polis. Dua individu anggota polis. Kenapa hari ini bila Nabi dihina adalah benda yang paling besar, kenapa tidak ada laporan? Kalau katakan hari ini orang awam dah buat laporan polis banyak, setiap negeri dah pergi buat laporan polis, tapi di mana laporan polis yang dibuat oleh pihak berwajib sendiri? Sebelum ni saya yang tak ada apa-apa ni, orang kecil tak ada apa, yang tak ada jawatan, tak ada apa, dilaporkan oleh dua anggota polis. Tapi kenapa bila Nabi dihina sebegitu rupa, kenapa tak pakat ramai-ramai di kalangan anggota sendiri membuat laporan polis? Kerana benda itu telah tular video berkenaan penghinaan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia perlu dipanggil untuk bagi keterangan, dia perlu didakwa kerana penghinaan ini. Bayangkan Nabi ini darjatnya jauh-jauh lebih tinggi daripada makhluk, sekalian makhluk. Langit dan bumi itu lebih tingginya Nabi kita. Nabi ini jauh berbeza dengan mana-mana makhluk ada di muka bumi. Saya merayu kepada pemimpin-pemimpin negara, khususnya kepada yang di Pertuan Agong, raja-raja Melayu, sultan di negara kita. Saya merayu kepada pemimpin negara kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang amat berhormat Perdana Menteri. Saya merayu kepada menteri di Jabatan Agama Islam, tolong ambil perhatian berkenaan penghinaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hari ini orang menghina Nabi kita yang mulia di sisi Allah, kekasih kepada Allah. Tapi hari ini
tidak ada tindakan yang diambil. Hanya dikeluarkan fatwa sesat kepada ajaran yang dibawa. Tapi bagaimana dengan penghinaan yang dibuat? Mengatakan Nabi sekian-sekian, mengatakan sekian-sekian. Ini bukan berkenaan akidah semata-mata. Ini berkenaan dengan Nabi yang telah dihina. Bagaimana dengan kepada akhlu bait, keturunan Rasulullah yang hidup hari ini, yang telah menyebarkan dakwah di seluruh serata dunia, cucu-cucu cicit keturunannya. Kenapa hari ini tidak ada tindakan dibuat? Saya minta kepada Ketua Polis Negara, merupakan orang yang saya sangat hormati, Datuk Seri Akil Sani. Saya minta kepada Ketua Polis Johor, Datuk Ayuhan, kerana orang yang telah menghina Nabi ini duduk di bawah pemerintahan kerajaan negeri Johor, di bawah penguatkuasaan Polis Diraja Malaysia, di bawah negeri Johor. Tolonglah ambil tindakan terhadap perkara ini. Janganlah sampai nanti satu masa orang menghina agama kita, orang menghina Nabi kita, kita dah tak ada ambil peduli. Sampai bila kita nak hidup dalam keadaan begini? Sedangkan Nabi ini kita nak minta syafaatnya nanti di akhirat. Nanti tidak ada orang yang paling sibuk di padang mahsyar melainkan Rasulullah. Saya nak tanya, adakah anda semua bangun ataupun tidak dengan keadaan yang berlaku hari ini? Saya sendiri yang membuatkan kekhilafan ini kecil pun, yang tidak dikenali di penduduk langit, tidak dikenali di penduduk bumi pun diambil tindakan. Saya sendiri dilaporkan oleh 2 anggota polis. Kenapa Nabi dihina, tidak ada orang yang melapor? Ini bukan perkara yang main-main. Ini bukan Nabi yang dihina. Saya mohon kepada semua yang terlibat, saya mohon kepada pemimpin-pemimpin NGO, saya mohon kepada pemimpin-pemimpin masyarakat, saya mohon kepada kerajaan yang menjalankan amanah. Nabi sedang dihina, tapi tidak ada dakwaan yang berlaku. Tidak ada tindakan yang diambil. Tidak dituduh, tidak didakwa. Bagaimana hari ini Nabi boleh dihina sebegitu rupa, kita tidak mengambil peduli langsung soal Nabi kita. Sedangkan Nabi ini adalah orang yang kita nak minta tolong nanti nak di padang mahsyar. Tapi kita tak ambil peduli. Bangunlah wahai pemimpin-pemimpin Islam yang ada di negara kita. Saya ni bukan pemimpin. Saya ni bukan siapa-siapa. Saya tak ada jawatan. Saya ni tak ada apa-apa. Saya ni bodoh di mata Allah. Saya ni bodoh di sisi Allah. Saya ni jahil di sisi Allah. Saya yang tak ada kurang agama ini, kurang akidah ni, akhlak pun kurang ilmu pun boleh berfikir. Bagaimana anda yang memegang jawatan, yang menjalankan amanah, tidak mengambil peduli tentang soal Nabi yang dihina sebegitu rupa? Ini bukan soal main-main. Kalau ada orang menghina Nabi sebegitu rupa, pasti akan ada datang lagi di kalangan mereka nanti yang menghina Nabi. Saya mohon supaya ambil tindakan. Tuduh dan laporkan kepada media sosial. Bukan tujuan untuk mengaibkan. Dia telah mengaibkan Nabi di seluruh negara, di seluruh Malaysia. Dia juga perlu dilaporkan untuk dituduh. Dilaporkan seluruh Malaysia untuk mengetahui tentang penghinaan itu. Dan dia perlu ditunjukkan bahawa dia telah didakwa. Saya mohon sekali lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kemarahan di kalangan pemimpin-pemimpin di kalangan media sosial ini perlu berhati-hati. Berkenaan dengan ada salah seorang hamba Allah ni membuat satu caption berkenaan, saya difahamkan salah seorang pengguna media sosial yang mempunyai pengikut yang ramai. Saya nak beritahu kepada Fahmi Reza, saya faham kemungkinan anda mempunyai pengikut anda sendiri. Anda mempunyai tujuan dan matlamat anda sendiri. Anda mempunyai cara untuk berhujah, berdialog di kalangan orang-orang, di kalangan pemimpin parti politik. Tapi saya mohon, jangan anda menyebut perkara-perkara yang boleh menyebabkan kesalahan, kekeliruan di antara masyarakat. Contohnya, anda nak berdialog dengan pemimpin PAS, contoh, ataupun di kalangan PAS. Anda marah tentang kilang arak yang dibuka. Saya sendiri orang pun marah. Bukan saya saja, masyarakat pun marah. Tapi saya tidaklah sampai kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, semua marah. Ramai sampai ada orang kata kalau boleh kilang arak ni perlu dibakar, ditutup. Tapi janganlah sampai anda mengubah tentang caption takbir kepada takbir. Ini salah satu benda yang saya rasa
kasbah untuk semua. Tolonglah buat penilaian, jangan mengikut akal semata-mata. Saya tahu anda mempunyai potensi, tapi janganlah anda membuat satu spekulasi ataupun cara anda berdialog dengan orang dengan menggunakan sampai takbir kepada takbir. Takbirnya awak tahu tak apa maksud dia? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Janganlah anda ubahkan kepada takbir. Ambil arak. Adakah anda memandang Allah ini sebegitu hina sehingga anda boleh mengubah takbir itu Allahu Akbar kepada takbir? Ini perkara yang anda kena fikirkan bila anda membuat satu hujahan. Bila anda nak membuat satu posting. Ini menyebabkan kekeliruan kepada masyarakat. Golongan-golongan muda. Boleh anda nak berhujah. Berdialoglah dengan cara yang benar. Pemimpin apa pun anda marah, pergilah berhujah dengan mereka dan gunakan dari sudut ilmiah fikiran anda untuk bercakap, berhujah. Bukannya anda melepaskan dengan daripada kita buat takbir, baik kita ubah kepada takbir. Sebab kilang Arab berkata, anda membuat satu perumpamaan atau persamaan antara takbir tu dengan mengambil minuman keras, itu penghinaan kepada agama kita. Saya tak tahu sama ada anda Islam atau tidak. Tapi kalau anda seorang yang beragama Islam, yang mempunyai akidah, yang tahu bahawa Allah itu yang mencipta sekalian seluruh makhluk, sekalian alam ini, anda tidak akan menyamakan dengan perbuatan takbir kepada takbir. Jadi saya mohon, ini perlu diambil rakaman percakapan untuk jangan ada di kalangan jurnalis ataupun pengkaji-pengkaji media sosial, juru cakap yang pandai di media sosial, pemikir-pemikir di media sosial, supaya mereka ini mempunyai batas-batas dalam hujah, tidak melanggar undang-undang. Yang paling penting, tidak sampai menyamakan Allah dan Rasul, Islam itu sebagai perkara mainan. Kalau benda ini terus berlaku, saya yakin negara kita akan mendapat musibah yang teruk dari Allah. Kerana Allah juga akan tanya pada kita, apakah tindakan yang diambil? Bila aku dihina, Allah tanya nanti. Allah akan tanya kepada pemimpin-pemimpin Islam yang ada kuasa. Allah akan tanya kepada pemimpin-pemimpin Islam yang mempunyai jawatan. Allah akan tanya kepada pemimpin Islam yang punya kedudukan. Allah akan bertanya kepada orang yang mempunyai suara untuk bercakap. Allah akan tanya kepada orang yang boleh mencegah dengan perbuatan. Tapi kenapa kita tak buat apa-apa kepada orang yang sudah melampaui batas sebegini? Saya minta kepada sistem penguatkuasaan yang ada di negara kita dan sistem perundangan yang boleh meletakkan hukuman supaya anda mempunyai perjelasan haluan yang sama. Sekiranya agensi penguatkuasaan membuat tangkapan, buat siasatan, maka bila dia didakwa, maka berikanlah hukuman yang setimpal kepada mereka yang menghina agama ni. Saya nampak hari ni beberapa tahun lepas, 2018, orang hina Nabi dikenakan hukuman penjara 10 tahun. Tapi hari ni orang hina Nabi lagi teruk daripada apa yang dihina sebelum ni, tidak didakwa, tidak ditangkap. Saya ni kalau buat salah sedikit, di kalangan kawan-kawan kita NGO, buat sedikit salah, kesilapan dalam ucapan, ujah, dalam keadaan beremosi, sedikit silap, bila contohnya sesiapa yang telah menghina ataupun mengherdik atau memberi kritikan melampaui batas kepada pemimpin negara, kepada raja-raja Melayu, sultan-sultan Melayu yang kita kasihi, kita sayang, kita cintai ini, pasti terus diambil tindakan. Tak sampai beberapa jam, Radioka MPV akan sampai di rumah dan dengan beberapa D7 akan buat tangkapan dan dibawa ke balai polis untuk memberikan kerjasama untuk menjalankan siasatan untuk dilaporkan kepada mahkamah, dan maka mahkamah akan memutuskan sama ada kes ni boleh didakwa ataupun tidak. Itu bila menghina pemimpin negara, menghina sultan-sultan. Bagaimana kalau penghinaan ke atas Nabi?
penghinaan ke atas agama. Ini lebih besar kedudukan dia. Takkan hari ni kita nak samakan Nabi tu dengan manusia yang sama macam kita. Takkan kita nak samakan Allah Maha Besar ni, Tuhan kita ni, sama dengan ambil bira ni. Jadi saya harap, saya betul-betul mohon, tolonglah ambil tindakan. Jangan biarkan benda ini terus menerus berlaku. Akan ada lagi penghinaan-penghinaan pelampau-pelampau. Yang menghina ni bukan di kalangan orang bukan Islam. Malah orang Islam yang mengaku diri Islam pun menghina agama kita sendiri, menghina Nabi kita. Jadi saya mohon supaya ambillah tindakan. Dan rakan-rakan wartawan, tolonglah laporkan perkara ini kepada masyarakat supaya memberi sedikit peringatan kepada mereka supaya tidak berhujah ataupun membuat satu posting-posting yang melampaui batas, lagi-lagi melibatkan agama. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pengguna dan salam kepada seluruh masyarakat Malaysia. Topik yang sangat penting pada tengah hari ini, kita ingin membicarakan bagaimana penghina-penghina agama yang menghina raja segala raja. Malangnya tiada tindakan ataupun tidak nampak sebarang kenyataan yang dibuat oleh penguatkuasa, pihak berkuasa dalam mengambil tindakan terhadap penghina-penghina agama. Seperti yang kita tahu, telah keluar di media sosial bagaimana kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Johor, bahawanya individu penghina Nabi, junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, Suhaini bin Muhammad, tertular bahawa ajarannya sesat. Itu telah pengesahan telah dibuat oleh Jabatan Mufti ataupun Jabatan Agama Johor. Tetapi peliknya, kenapa kita tidak dengar apa-apa tindakan? Sama ada tindakan rasmi, kenyataan rasmi daripada pihak berkuasa yang memberikan satu maklumat kepada rakyat bahawa wujudnya satu tindakan dibuat kepada Suhaini bin Muhammad. Kita berasa kesal apabila Jabatan Agama Islam telah mengeluarkan kenyataan bahawa ajaran ini sesat, tetapi kita tidak nampak apa-apa tindakan. Sama ada individu ini diriman ke ataupun individu ini disiasat ke, kita tidak dengar apa-apa kenyataan rasmi daripada pihak berkuasa. Ini bukan satu perkara yang kecil. Menghina Nabi kita bukan menghina orang biasa. Kalau Raja Agung dihina, seperti mana yang tahu yang tular adalah seorang individu yang dikatakan mengeluarkan kenyataan yang tidak sopan kepada Yang di-Pertuan Agong. Kita dengar satu Malaysia tahu dia ditahan pada malam tu juga. Berlaku siasatan, bukan saja disiasat, tetapi dituduh di mahkamah. Tetapi ini figura yang telah disebut ini adalah junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Individu yang lebih besar daripada segala raja yang ada. Dia telah dimalukan dengan menggunakan perkataan tiada kemaluan. Dikatakan kenyataan-kenyataan bahawa dia adalah wakil Tuhan, dia adalah Tuhan. Ini merupakan satu apa? Kenapa tidak ada tindakan? Kenapa rakyat tak nampak tindakan? Bila rakyat tak nampak tindakan, rakyat tidak berpuas hati. Kerana penghina agama ini, satu benda yang besar. Bagaimana di Perancis apabila ada orang melukis karikatur berkaitan dengan junjungan Nabi Muhammad SAW, karikatur, satu dunia berdemonstrasi tidak dapat memaafkan, meminta dia untuk mengeluarkan kenyataan. Tetapi kita tidak nampak apa tindakan. Kita bimbang hari ini penghina-penghina agama dengan sewenang-wenangnya menghina agama kerana dia tidak nampak ada apa-apa tindakan. Yang terbaru, ada satu lagi manusia yang menggunakan perkataan takbir. Saya pun tidak tahu apa motifnya. Adakah dia bermotifkan politik? Kita tidak mahu pempetikai isu pertikaian politik, sama ada dia nak menghentam mana-mana parti. Itu adalah dia punya pendirian. Pendirian politik itu hak kebebasan masing-masing. Nak menyokong parti A, nak menyokong parti B, nak menyokong parti C, itu adalah terpulang kepada anda. Tapi jangan sampai menggunakan perkataan-perkataan yang begitu sensitif seperti takbir. Gunalah banyak-banyak perkataan yang lain yang ada. Kenapa nak menggunakan perkataan takbir? Saya menasihat kepada individu ini, tolonglah jangan mengambil mudah, jangan memain api, jangan menggunakan perkataan yang begitu sensitif. Kerana apabila anda menyebut perkataan takbir dengan niat
untuk menyamakan dengan takbir, maka anda ini sebenarnya memperolok-olokkan kalimah Allah. Jangan main-main mudah perkataan takbir ni. Ini adalah kalimah membesarkan Allah, bukan kalimah biasa-biasa. Ini yang kau sebut takbir ini adalah penggunaan perkataan yang mana membesarkan kalimah Allah. Allahu Akbar, Allah itu besar. Kita bercakap soal Allah. Jangan main-main dengan perkataan Allah. Jangan main-main dengan perkataan takbir. Jangan main-main dengan perkataan Rasulullah. Sebab bila kita mati ni, kita nak jumpa siapa? Kita nak jumpa Allah. Kalau kita mati nanti, kita nak minta tolong siapa? Kita nak minta syafaat dan pertolongan daripada Nabi Muhammad. Kalau kita memperolok-olokkan, memperendah-rendahkan, meletakkan kedudukan Allah ataupun kedudukan Rasul tu lebih rendah daripada kedudukan yang sepatutnya, kita nak mati, kita nak jumpa siapa? Tolonglah tuan-tuan, jangan bermain-main dengan perkara-perkara yang melibatkan Allah dan Rasul. Inilah finally kita akan pergi berjumpa dengan Allah dan Rasul. Akhirnya kita mati, kita akan berjumpa Allah. Sama ada kita nak selamat tak selamat ni adalah bergantung kepada redha Allah, bergantung kepada syafaat daripada Nabi. Malangnya, individu-individu yang sekarang ni, yang datang daripada kaum Melayu ni, saya pun heran. Kau datang daripada kaum yang bukan Melayu ni, mungkin dia tak faham. Ini adalah Melayu, Islam. Tetapi minat dan suka nak memain-mainkan, menghina agama. Kepada agensi penguatkuasaan, pihak berkuasa, tolonglah. Anda semua tahu perkara ini merupakan satu benda yang sensitif kepada orang Islam. Tolonglah ambil tindakan. Bukan saja tolong ambil tindakan diam-diam. Tolong ambil tindakan yang orang boleh nampak. Kejahatan yang tersembunyi boleh dibalas dengan kebaikan yang tersembunyi. Tetapi kalau kejahatan yang dibuat secara besar-besaran, anda kena buka benda ni besar-besaran. Sebab perkataan takbir yang dia buat itu, dia telah post di social media, takbir tu. Jadi tolong ambil tindakan dan biar semua orang nampak. Supaya orang semua tidak rasa tidak puas hati. Kerana ini isu sensitif. Begitulah juga dengan ajaran sesat Suhaini bin Muhammad. Dia telah mengeluarkan kenyataan tersebut di social media. Ramai orang tengok. Kalau tidak ada tindakan, kalau tindakan itu dia buat secara diam-diam dan orang semua tidak tahu apa tindakan dia, orang tidak akan berpuas hati. Sehingga hari ini orang masih lagi tidak puas hati dengan ajaran sesat Suhaini. Tolonglah. Kalau tuan nak, kalau pegawai penyiasat niat siasat, saya minta secara baiknya kepada Ketua Polis Johor, tolong umumkan adakah tindakan siasatan telah dibuat kepada masyarakat awam. Kerana rakyat sekarang ni gusar. Rakyat semua keliru. Rakyat sekarang marah, tak tahan marah. Tetapi kita tidak nampak apa-apa tindakan. Seperti mana semua tahu bahawa terdapat banyak kertas siasatan yang laporan polis yang telah dibuat kepada penghina Nabi. Takkanlah tidak ada satu siasatan pun lekap. Takkan tidak ada satu siasatan ataupun pengumuman bahawa kes ini disiasat ataupun kes ini didakwa. Sedangkan banyak di bawah statut ataupun akta-akta yang boleh digunakan untuk disiasat dan menuduh individu ini. Seperti Seksyen 298A Kanun Kesiasaan, menyebabkan dan sebagai alasan-alasan agama, suasana tidak harmoni, perpecahan dan perasaan pemusuhan, benci-membenci atau niat jahat atau memudaratkan. Ini tuduh dia, siasat dia di bawah Seksyen 298A Kanun Kesiasaan. Kalau dia kena, hukumannya boleh dikenakan hukuman penjara 2 tahun dan tidak lebih dari hukuman 2 tahun penjara dan tidak lebih daripada 5 tahun. Dan ada lagi Seksyen 504 Kanun Kekesaan, dengan sengaja mengaibkan dengan niat hendak memecahkan keamanan. Ada Seksyen 505-C Kanun Kesiasaan, yang mana mengeluarkan kenyataan yang mendatangkan khianat awam dengan niat hendak mengapi-apikan atau mungkin mengapi-apikan mana-mana golongan dan kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap mana-mana golongan yang lain. Banyak peruntukan undang-undang ada. Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia mengeluarkan satu kenyataan yang tidak jelek, penggunaan yang tidak wajar kemudahan rangkaian. Seksyen 4-1 Akta Hasutan. Ini semua seksyen-seksyen ini saya rasa pihak penguatkuasa tahu, pihak agensi penguatkuasaan, pihak berkuasa tahu. Gunakan sepenuhnya provision undang-undang yang ada. Sebagaimana yang berlaku pada kes
Alvin Tan, dia telah didakwa di bawah atas hasutan Seksyen Yazid Kong, yang mana dia telah didakwa di bawah atas hasutan kerana menghina Nabi. Bagaimana individu yang bernama Munfai, dia menghina Nabi, dia di bawah Seksyen 505 Kanun Kesesaan. Ayayi menghina Nabi, dia didakwa di bawah Seksyen 29A 298A Kanun Kesesaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Terdapat banyak judicial precedent kes-kes yang terdahulu menunjukkan bahawa individu yang menghina Nabi, mereka didakwa dan mereka dihukum. Kenapa individu yang begini mereka tidak disiasat dan tidak didakwa? Kita meminta kepada pertimbangan pihak penguatkuasa, tolonglah berilah perhatian yang begitu serius kepada kes-kes yang melibatkan penghinaan agama. Sekiranya anda tidak membuat tindakan yang bersifat efektif ataupun tidak menampakkan tindakan anda menyebabkan orang tidak tahu, maka ramai lagi akan menghina Nabi, ramai lagi akan menghina agama Islam. Sebab itulah tuan-tuan tengok, setiap hari semakin hari kita nampak penghina-penghina Nabi ni berlumba-lumba nak menghina agama Islam ni, berlumba-lumba nak menghina Nabi Muhammad ni. Sekiranya pihak berkuasa tidak mengambil tindakan, kebimbangan saya adalah masyarakat tidak boleh terima benda ni. Kita bimbang masyarakat akan mengambil tindakan sendiri, kerana masyarakat telah berpatah hati apabila individu ini tidak ada tindakan. Tolonglah ambil tindakan supaya masyarakat dapat meredakan kemarahan masyarakat Islam khususnya terhadap penghina Nabi. Kita minta supaya pihak PDRM tolong buat tangkapan dan isytihar tangkapan tersebut supaya kita tahu bahawa ada tindakan kepada individu begini, individu yang menggunakan perkataan takbir. Ini memang saya tak faham, tak masuk akal. Kalau kau nak berpolitik, kau berpolitiklah. Tapi jangan kau main-main dengan kalimah Allah. Jangan kau main dengan perkataan takbir. Kau mainlah dengan perkataan lain, kita tak kisah. Tetapi bila kau mula bermain perkataan takbir, kau telah menyentuh hati kita. Dan kau jangan heran kalau kita mempunyai perasaan yang marah kepada kau. Kerana kita sayang agama, kita sayang Allah, kita sayang Rasul, dan kita tidak akan main-main dengan perkataan menyebabkan Allah dan Rasul. Kalau anda nak main, anda telah menyentuh hati kita. Kita minta pihak penguasa tolong ambil tindakan, kerana ini perkara yang sangat penting. Dan kita menggesa kepada semua orang, tidak kira apa agama, tidak berkira apa kaum, tolong akan datang, jangan ada lagi penghina-penghina agama di bumi Malaysia ni. Jangan hina agama apa-apa pun. Jangan hina agama Islam, jangan hina agama Buddha, jangan hina agama Kristian. Kita tidak boleh menghina agama. Kerana bila kita menghina agama, akan ada perasaan tak puas hati. Dan takut bimbangnya perasaan tak puas hati ni akan melibatkan jenayah. Saya menggalakkan orang tidak melakukan jenayah, tetapi kita tiada kawalan pada waktu tu. Tolong ambil tindakan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.